Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsyada ummatihi ila al-iman wa khawfiha min al-mukhalifati malakad dain. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wasabbit lisanina wahbi qalbina bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna an-nisyan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil asrar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma la taj'al sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza ma syi'ta sahla. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan bimbingan, taufik dan inayah wa riayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sekali lagi diberikan Allah Subhanahu wa taala peluang, dibukakan kepada kita ruang untuk kita terus
melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berada dalam norma baru, pandemik COVID-19 ni, dengan kita menjaga SOP dan juga kita menjaga yang penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nusrah ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan sentiasa sampai kepada orang-orang yang sentiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ihfazillah yahfazuka. Kamu jagalah Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan menjaga kamu. Nabi kata ihfazillah, jaga Allah. Bagaimana kita nak jaga Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, yang tidak ada perlu kepada apa-apa pertolongan bantuan. Kerana kita bila belajar sifat 20 qiyamuhu binafsih, kerana Allah Subhanahu wa taala berdiri di atas dengan diri dia sendiri tanpa ada pertolongan. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaga Allah taala itu ialah dengan menjaga segala perintah dia, menjaga segala syariat dia, menjaga hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, segala perintah yang wajib, yang sunat dan yang harus, dan kita meninggalkan segala yang makruh dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang Nabi maksudkan ihfazillah, jagalah kamu Allah taala. Kita jaga hubungan Allah taala, maka Nabi beri jaminan, hadis sahih. Nabi berikan jaminan yahfazuka, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Insya-Allah, walaupun kita berada dalam suasana yang suasana yang kita rasakan norma baru ni, insya-Allah kita jaga undang-undang ataupun hukum dunia pada adatnya kita pakai. Tapi yang pentingnya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita, insya-Allah. Kita yakin dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Karena Allah sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Jadi pada malam ni, insya-Allah, mana sedikit tazkirah renungan kuliah kita pada malam ni, saya masih lagi membicarakan tentang tajuk bab zikir, iaitu bab yang berkaitan dengan zikrullah, iaitu tentang pahala orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang memberitahu kita tentang supaya kita memperbanyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Allah kata, maka ingatlah kamu akan aku. Bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Banyak kaedah, banyak cara bagaimana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling utama sekali di dalam kehidupan kita itu ialah solat. Solat 5 waktu. Itu yang paling penting, yang paling utama dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak sempurna segala amal kita,
tidak sempurna segala urusan-urusan dunia dan akhirat kita kalau seseorang yang tidak menjaga solat dia dengan Allah Ta'ala. Kita jahat macam mana kalau kita jaga hubungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga kepada dia. Sebagaimana seorang mana jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni solat, tetapi pada masa yang sama aku masih lagi buat benda yang buruk. Aku masih lagi buat perkara-perkara yang keji. Buat perkara-perkara yang maksiat. Maka kata Nabi SAW, solat. Teruskan solat. Teruskan solat. Teruskan solat. Mana bila kita jaga solat itu, insya-Allah mana amalan-amalan yang lain akan dia datangi dengan mudah. Sebab itu Allah jadikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini solat adalah merupakan amalan yang menarik segala amal-amal yang lain. Sebab itu dalam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala ini, solat adalah ingatan ataupun hubungan kita dengan Allah yang paling utama. Solat selesai, semua ibadah yang lain akan selesai. Solat kita baik, semua ibadah yang kita nak lakukan akan menjadi baik. Kenapa? Solat itu ibarat seperti magnet. Solat itu ibarat seperti magnet yang menangkap, yang menarik semua yang boleh melekat dekat dia. Sebab itu Nabi kata jaga solat. Jaga solat. Kalau kita tak dapat jaga berjemaah, kita jaga awal waktu. Yang penting kita jaga hubungan antara kita dengan Allah. Kerana Allah kata, azkurkum, aku akan ingat akan kamu. Baik. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang mengingati, mereka yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qiyam, duduk dan berbaring. Baik tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, pergerakan manusia, dia ada cuma tiga je Allah sebut dalam pergerakan manusia. Dia diri, duduk, baring, tiga je. Tak ada pergerakan lain. Makna kalau kata ustaz kita berjalan pun dalam keadaan berdiri. Yang orang mengangkat, itu cerita lah, itu cerita lain. Bermakna kalau dia kata jalan mengangkat pun ada kaedah duduk dia. Duduk dalam keadaan mengangkat, jalan dalam keadaan mengangkat, kaedah duduk. Tapi inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita berdiri, kita berjalan, sama ada kita berjalan ataupun kita berdiri. Kita duduk, sama ada kita duduk atas kerusi, kita duduk atas lantai, kita duduk di mana saja tempat yang kita duduk. Bagaimana cara kaedah kita duduk, nak bersila ke, nak bersimpuh ke, nak apa ke, mana Allah kata duduk. Dan yang ketiganya, wa 'ala junubihim, dan berbaring pada lambung kanan dia. Berbaring. Baring junubihim tu mana? Baring pada lambung kanan. Sebab itu dia kata kalau kita baring, Nabi SAW dia sunnah Nabi tidur dalam bentuk berbaring. Disebutkan para ulama. Sunnahnya Nabi tidur itu dia dalam keadaan berbaring. Kenapa? Sebab Nabi tidur dalam keadaan mengiring.
Ya, iaitu dia tidur pada lambung kanan dia, tangan itu diletakkan di bawah kepala dia. Itu baring. Ya. Kalau kita kata melentang ke, menyarap ke, apa, itu juga adalah termasuk dalam kaedah, maknanya kita berbaring. Tapi berbaring yang utama, sama ada kita melentang, menyarap, ataupun sebaliknya, mana mengiring itu adalah merupakan salah satu kedudukan yang utama di dalam kaedah berbaring. Baik. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada ni tentang ayat ni? Ya, kita berdiri, kita duduk, kita baring. Ya. Mana apa sahaja dalam tiga keadaan ni Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hamba-Nya, terutamanya hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh kita ingat Allah. Allazina yazkurunallah. Orang-orang yang mengingati Allah. Makna dalam keadaan kita berdiri, Allah suruh kita ingat, Allah suruh kita ingat dia. Dalam keadaan kita berjalan, Allah suruh kita ingat dia. Dalam keadaan kita duduk, tak kira duduk dalam kereta, duduk dalam bas, duduk dalam apa saja, mana kita disuruh ingat Allah Ta'ala. Hatta kita duduk dekat dalam majlis ilmu ni juga, mana Allah masih suruh kita ingat akan dia. Jangan lupa gerakkan hati kita dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dalam keadaan kita berbaring. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala amat menyukai, menyintai kepada orang-orang yang sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu kadang-kadang bila kita tengok, apabila Allah Subhanahu wa taala mengenakan sesuatu musibah kepada seseorang hamba, ya, kita kena sakit. Tujuan dia apa? Tujuan dia apabila Allah mengenakan sakit kepada seseorang mukmin itu adalah kerana Allah nak suruh kita ingat dia. Ya. Kenapa? Waktu kadang-kadang dalam keadaan kita sihat, belum tentu kita dapat nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Allah uji manusia, Allah berikan kepada kita mana sakit itu adalah disebabkan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat bagaimana satu riwayat dia mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, apabila dia tidak dihinggapi penyakit ataupun sakit, ya, Sayyidina Ali satu ketika hampir 6 bulan dia tak sakit, batuk tidak, sesema tidak, apa pun tidak, ya. Maka setiap malam Sayyidina Ali akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Sebab bagi Sayyidina Ali, pada pandangan beliau, pada pandangan Sayyidina Ali, bahawa sewaktu mana dia kena sakit tu, dia ingat, Allah ingat kepada dia. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita rehat, dalam keadaan badan kita sihat, lapang, ya, belum tentu lagi kita boleh ingat Allah Ta'ala, dan belum tentu Allah boleh ingat kita. Ya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita supaya, ya, dalam tiga keadaan ni, apapun kita gerakkan hati kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd, ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, orang-orang yang beriman.
Ini ciri-ciri orang yang beriman. Allah sebutkan bagaimana bentuk sifat ciri orang-orang yang beriman itu. Wa tatma'innu qulubuhum. Ya, sentiasa tenang, hati-hati mereka tenang apabila menyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak tenangkan hati kita ni, kita ingat Allah. Ya. Kita tengok bagaimana para-para aulia, para-para ulama. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi, para tabi'in Nabi, bila dia nak tenang, dia jumpa Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara solat. Dia jumpa Allah Subhanahu wa taala dengan cara solat. Ya, kenapa? Allah dah beritahu. Ya, kerana orang-orang yang beriman itu apabila apabila dia nak tenang hati dia tadi, hati nak tenang, maka ingatlah kamu akan Allah, bizikrillah. Kerana Allah kata ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya. Tidakkah dengan mengingati Allah Taala itu akan menenangkan hati-hati kamu. Jadi tuan-tuan, kita hari ini mana dalam keadaan suasana kita hari ini, manusia menjadi hati manusia menjadi tak tenang. Kita tengok ramai yang bunuh diri. Hari ini ramai yang runsik kena dibuang kerja dan sebagainya. Disebabkan mana ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepada seluruh manusia. Ya, sebab itu kita kena ingat bila Allah Subhanahu wa taala mana menurunkan akan satu bala tu, dia bukan turunkan kepada orang kafir. Allah tak menurunkan bala itu kepada sesuatu kaum ataupun satu bangsa ataupun satu, Allah turunkan semua. Walaupun dekat dalam tu ada orang beriman, walaupun di dalam tu ada orang yang soleh, walaupun dalam tu ada orang wali sekalipun, Allah turunkan bala. Ya. Jadi sebab itu mana ketenangan adalah amat penting dalam diri kita, dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala dah mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman supaya kita banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah kata ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah Allah kata dengan kamu mengingati aku, Allah kata, tidakkah kamu mengingati aku itu akan memberikan ketenangan. Sebab dalam jiwa kita ni, hidup kita ni semua dalam pegangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kondisi kita, jiwa kita ni semuanya dalam genggaman dan juga pegangan Allah Ta'ala. Allah nak berikan kepada seseorang itu tenang, Allah punya kerja. Ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Ya, siapa yang aku nak berikan kepada dia akan kerajaan ataupun nak berikan kepada izzah ataupun keagungan, ya, siapa bagi? Allah bagi. Tu'til mulka man tasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, wa tu'izzu man tasha, dialah yang mengangkat seseorang itu kepada tempat yang mulia, wa tuzillu man tasha, dan dia jugalah Allah Ta'ala yang menurunkan, menghina sehina-hina kepada sesiapa yang dikehendaki. Ya, sebab itu bagi orang-orang yang beriman ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Bukan Nabi sebut, tuan-tuan, Allah sebut. Bila Allah sebut, kerana Allah itu adalah pemilik segala-galanya. Allah adalah pemilik bagi makhluk, dan Allah adalah pemilik bagi diri kita. Allah pemilik bagi tubuh kita. Allah pemilik bagi roh kita. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita. Ya, Allah kata, tidakkah dengan kamu ingat aku itu akan memberikan ketenangan jiwa kamu kepadaku. Ini tuan-tuan, ya, Allah berikan jaminan. Ya. Sebab itu kita macam mana sekalipun, Ustaz, saya tak khusyuk, tak apa.
maknanya khusyuk kita dapat tak dapat kita buat. Ya. Yang penting di dalam kita melaksanakan sesuatu perkara itu, mana hendaklah kita berterusan. Ya. Nanti khusyuk tu mana kalau kita benar-benar nanti datang ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah khusyuk akan datang. Ya. Kita solat berjemaah, mula kita malas nak buat berjemaah, tapi hari-hari satu waktu, dua waktu, sampai setiap hari 5 waktu kita datang. Walaupun pada pertamanya kita datang dalam keadaan yang dipaksa, terpaksa, tapi lama kelamaan bila kita dah datang, makna sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, kita terus maknanya tanpa ada henti, maka insya-Allah ikhlas itu akan datang. Ya. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, ya, apabila kita nak melakukan sesuatu ibadah ni, ya, kita nak baru mencuba ataupun baru kita nak meneroka, baru pada kita amal-amal yang kita nak buat, dia akan ada padanya perasaan riak. Ya, dia akan ada padanya perasaan riak pada diri kita. Ya. Namun kata Imam Al-Ghazali, tinggalkan riak itu dan kita terus buat. Ya. Walaupun yang pertama itu kita terpaksa berbuat-buat, mana berlakon, tetapi apabila kita terus melakukan ibadah-ibadah yang kita nak buat itu, maka hilanglah perasaan riak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya kita buat sesuatu amal zikrullah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buat sekejap tidak, sekejap buat, sekejap tidak, kadang-kadang ada perasaan malas, maka riak akan berterusan. Yang riak itulah akan menjadi perkara yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting. Bila kita nak buat sesuatu perkara, kita nak buat satu amal tersebut, maka amal itu mestilah kita buat dia dengan konsisten. Ya, dia mesti buat kita dengan mana dalam keadaan berterusan. Kenapa? Khusyuk dia akan sampai, ikhlas akan sampai apabila kita buat sesuatu perkara itu tanpa disuruh. Ya, tanpa disuruh. Kita buat sesuatu perkara amalan itu dengan ikhlas, maka insya-Allah dia akan sampai kepada darajat maqam mana dengan baik yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Baik, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini antara dalil kelebihan orang yang ingat Allah taala. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah kata apa? Waz-zakirina, dan orang-orang lelaki mana yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya, waz-zakirat, begitu juga dengan orang-orang perempuan. Ya, sama ada lelaki ke atau perempuan ke yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan? A'addallah. Ya, a'addallah. Aku ni, Allah Taala kata, aku menjanjikan kepada mereka ni. Ya, siapa mereka ni? Iaitu orang-orang yang sentiasa ingat Allah Taala. Ya, orang-orang yang sentiasa ingat Allah Taala. Sebab itu tuan-tuan, az-zakirin, az-zakirat ni mana berzikir ni, jangan kita ingatkan zikir ni la ilaha illallah. Ya, itu antara salah satu kaedah. Satu kaedah dalam kita az-zakir. Fazakir ni mana ingat Allah, mana satu kaedah, mana kita kata berzikir ni sebut kalimah Allah, la ilaha illallah. Ya, tetapi dalam konteks orang yang baru nak mula, mana solat,
ya, amalan puasa, ya, zakat, haji, itu semua adalah yang diwajibkan, yang difardukan untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang lelaki ke, orang perempuan ke, siapa-siapa ke yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang melazimkan kepada dia tidak tinggalkan solat, apatah lagi dapat melaksanakan secara berjemaah, ya, ditambah lagi dengan amalan-amalan sembahyang-sembahyang sunat, ditambahkan lagi dengan puasa-puasa sunat, dan ditambah dengan zikir-zikir ataupun wirid-wirid, ya, dengan wirid-wirid yang boleh menambahkan hati kita menjadi tenang. Itu tadi Allah kata mereka ni a'addallah, yang telah dijanjikan, Allah telah menjanjikan kepada mereka ini maghfirah. Ini kelebihan orang yang mengingati Allah Subhanahu. Maghfirah, keampunan. Ni Allah beri jaminan, tuan. Allah berikan jaminan. Ya. Mana bukan Nabi beri jaminan, Allah beri jaminan. Maghfirah. Dan juga wa ajran azima, iaitu pahala yang amat besar. Ya, ajra. Ya, dengan balasan pahala yang azim, yang besar, yang agung. Kerana pahala-pahala inilah yang kita nak kumpulkan, ya. Sebab itu kita kena faham antara iman, pahala, ya, antara iman dengan pahala, ya. Baik, antara dua ni sering memerlukan, ya. Macam takwa, nak melahirkan takwa mestilah di kalangan orang-orang yang beriman. Nak lahirkan takwa mestilah ada padanya amal soleh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Dua perkara je Allah bagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, ya. Dua perkara iman dan amal soleh ini akan melahirkan seorang yang bertakwa. Dua perkara ini akan melahirkan kepada iman yang kuat. Dua perkara ini juga akan melahirkan pahala yang banyak. Baik, jadi kita tengok mana dalam sudut iman dan juga pahala ni yang kita, Allah kata ajran azima, mana pahala kita buat ini Allah berikan pahala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu sayyi'ah, mana hasanah, satu kebaikannya, mana cukup Allah berikan 10. Tujuan untuk apa, tuan? Kita solat untuk apa? Ya. Mungkin kita kata kita solat tadi adalah untuk ingat Allah. Baik, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua untuk apa? Dan tentu matlamat kita adalah untuk mencapai syurga. Ya. Kalau dekat dunia mana kita tentu kita solat itu kita nak menghasilkan apa? Pahala. Ya. Kita buat itu untuk nak jadikan kita orang yang beriman. Kita laksanakan itu adalah untuk kita jadikan orang yang bertakwa. Jadi keseluruhan ini adalah matlamat dia akhir ni, yang nanti dia akan lagi satu puncak. Iman, takwa, amal soleh, pahala dia akan pergi satu puncak nanti. Ya, dan puncak inilah yang akan sampai kepada akhirat kita nanti. Jadi sebab itu makna iman adalah tujuan dia apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tadi adalah bertujuan untuk memasukkan kita dalam syurga. Ya, sebab kunci nak masuk dekat dalam syurga bukan amal soleh. Kunci nak masuk dekat dalam syurga bukan pahala. Kita mengharapkan balasan pahala, kita zikir, kita istighfar, kita taubat, kita apa semua, kita solat. Ya, makna bukan pahala itu yang melayakkan kita masuk dekat dalam syurga Allah Ta'ala. Yang melayakkan kita masuk dalam syurga adalah sebab iman.
Sama ada iman seseorang itu sedikit ke, banyak ke, nipis ke, tebal ke, iman. Kerana itulah kunci yang paling utama sekali untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Ya. Sebab itu Allah sebutkan innal ladzina amanu, mana sesungguhnya orang-orang yang beriman. Allah sebutkan orang yang beriman dulu. Adapun wa'amilus salihat itu adalah melahirkan manusia yang bertakwa, melahirkan manusia yang diberikan pahala. Jadi pahala ni tujuan untuk apa? Ya, kita beribadah, kita solat, kita apa semua, kita mengharapkan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala kata wa ajran azima, dan kami berikan kepada mereka dengan ganjaran pahala yang amat besar. Apa tujuan amalan ganjaran-ganjaran pahala ni? Kalau dekat dunia tak ada function, tuan-tuan. Ya, pahala yang kita dapat ni tak ada function pun dekat dalam dunia ni. Bahkan dekat dalam akhirat, dekat dalam kubur kita, pahala tu pun tak ada function. Ya, tetapi function yang utama sekali, pahala yang kita kumpul sama ada kita sedekah, kita apa semua yang kita buat itu adalah bertujuan untuk melayakkan tempat di mana kita duduk dekat dalam syurga. Ya, tempat di mana kita duduk dekat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan adanya pahala-pahala itulah yang melayakkan mana akan kita masuk Jannatul Firdaus. Ya, Allah Subhanahu wa taala kata ulaika humul warithun, mereka itulah yang diberikan waris ataupun diberikan wasiat waris nanti, allazina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ya, yang mana syurga Firdaus, nak duduk syurga Firdaus, nak dapat tempat yang istimewa dekat dalam syurga, itu bukan sebab iman, tapi sebab amal soleh. Ya, sebab pahala. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila kita lihat, ya, Nabi SAW nyatakan bahawa ada nanti orang balik dekat dalam akhirat, dia jadi kaya raya, dia jadi jutawan. Ya, jutawan dekat dalam akhirat, tapi bila dia kembali kepada Allah, dia jadi miskin. Kenapa? Amalan-amalan dia telah diambil oleh orang lain. Jadi bila amalan kita diambil orang lain, akhirnya kita kena ambil pula segala dosa-dosa yang kita pernah buat dengan orang, tak cukup nak bayar kita. Tapi akhirnya mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, tempatkan orang itu di dalam neraka Allah Taala, nauzubillah. Kenapa? Tapi dia boleh masuk syurga tak? Boleh. Kenapa? Sebab maknanya masih ada iman di dalam jiwa dia. Sewaktu dia hidup dalam dunia ni, makna dia dapat menjaga iman dia. Ya, lepas tu kita tengok tuan, kadang-kadang ada orang yang bukan agama orang Islam, orang Cina ke siapa-siapa, bila mana dia masuk Islam, kemudian 2-3 hari dia meninggal. Itu jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala pada dia. Memang syurga jamin juga. Kenapa? Sebab iman ni tadi. Tapi tak sama. Kalau macam tu ustaz, rugilah kita yang dah lama dalam Islam, dah lama. Dia ada perbezaan, tuan-tuan. Ya, dia ada perbezaan. Kenapa? Mana bagi kita yang kita memang asal kita orang Islam, tapi dengan sebab amal tadi, mungkin orang yang baru masuk Islam meninggal, dia tak akan dapat duduk Jannatul Firdaus. Ya, dia tak akan mungkin duduk syurga yang paling tinggi, tapi dia dapat masuk dekat dalam syurga. Tapi bagi orang-orang yang mana dah ada amal dia tu tadi, mana dengan pahala tadi, jadi pahala tadilah yang membedakan kita di mana kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi tentang kelebihan-kelebihan orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita supaya banyak-banyaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam kamu berdiri, sama ada kamu duduk ataupun kamu berbaring. Mudah-mudahan kita dapat gerakkan lidah kita, hati kita, jiwa kita, tak dapat banyak sikit, mana kita banyak ataupun kita
ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita dalam keadaan kita suka mana ataupun sedih, kita ingat Allah, insya-Allah Allah akan mengingati dan Allah akan memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa kita yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ورب علمنا الذي ينفعنا ورب فقهنا وفقهنا وقراباتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وجميع المسلمين وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.